Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk terus bahagian seterusnya program cuti sekolah kita yang terakhir sebenarnya, minggu terakhir. Ini saya akan buat bahagian B pula. Kita tengok lebih kurang ada beberapa soalan kat situ. Ada bahagian C tak saya ambil? Saya tak perasan lah. Ada kot satu. Kan? Bahagian B. Iaitu melibatkan apa? Yang ini kita tengok. Yang pertama soalan melibatkan vektor. Vektor antara favorite lah sebab apa? Vektor ni tingkatan 4. Bila kamu belajar tingkatan 4, maksudnya exam kamu dalam form 5 mesti selalu ada benda ni. Okey? Jom kita tengok lebih kurang. Tengok gambar dulu. Rajah 8 menunjukkan segi 4 selari. Oh, best. Kalau segi 4 selari, best. Kan? Okey? Titik J terletak pada garis lurus AB dan titik K terletak pada garis lurus DC. Garis lurus AK dipanjangkan ke titik L. Semua dah dicerita kat gambar ni kan. Okay. Dengan keadaan saya keluarkan. 3AK sama dengan 2AL. Biar situ dulu. Nak pakai hari kita ambil. Okay. Diberi bahawa yang ni jelas dia bagi nampak. Dia bagi jelas semua kan. Yang penting kita letak vektor dulu. Siapa? AB 8. Kan? AB 8. Tapi bila kita nak letak 8, tiba-tiba ada J tengah-tengah. Masa tu kita nak pakai J. Kita tengok pembahagian dia macam mana. Pembahagian dia kepada 3-1 maksudnya 4 bahagian. Jumlah dia 4 bahagian. 8 maksudnya apa? Yang sini akan dapat 6. Yang sini akan dapat 2. Kat sini kalau kamu dapat baca benda ni, saya siap senang cerita dia. Anak panah letak. Starting dia vektor dulu. Kemudian AD. ADQ. Sini Q. Okay. Sekarang kita kawinkan dia. Dia punya cerita kawinkan pula kan. Kawinkan maksudnya apa? Sini sama ni Q. Kan? DK kamu tengok. Nisbah dia sama. Bila nisbah dia sama, dia punya vektor pun sama. 6P. Sini 2P. Sama banyak benda dah dapat lah. Kan? Vektor ni, banyak benda kamu tulis kat gambar tu, senanglah soalan dia jadi. Kan? Contoh soalan. Express AK. Kan? AK dan JC. AK dulu AK sama dengan AD campur DK saya ambil. AD campur DK. AD campur DK kan. Kita dapat siapa AD kita? Q. Baru letak ombak. Tadi tak letak ombak. Dekat gambar tak payah ombak pun. DK 6P. Siap. Okay. JC pula. Mana JC? JC. JC tak ada garis. Tapi kita tahu macam mana JC nak pergi. JB, BC. Kan? JB, BC. Tak. JB, 2P. BC, Q. Senang. 3 markah. Lagi senang pada mat. Kan? Okay. B. Seterusnya, tunjukkan bahawa JCL adalah segaris. Ini saya ambil kertas. Dia suruh tunjukkan segaris. Jangan kau buat anak panah kat sini kan. Ada pelajar buat gambar tangan kat sini, lukis tunjuk situ. Tak sonoh dah cerita dia kan. Tak payah buat ya. JCL segaris. Tutup. Okay. Bila dia kata segaris, langkah pertama, buat satu garisan. Macam tu. Letak huruf yang terlibat. Siapa huruf dia? JCL. Kita pun ambil. Meletak je. Ikut huruf dia bagi. Kan? Lepas tu apa kita buat? Kita tandakan apa yang kita ada kalau ada. Kalau tak ada, tak payah. Contoh ini tak ada apa. Yang ada JC je. JC kita ada 2P campur Q. Yang lain tak ada. Nampak? Cukup. Kemudian buat apa? Masa tu kita akan dapatkan dia punya kombinasi formula segaris. Apa formula segaris? Formula segaris adalah A sama dengan lambda B. A siapa? Pilih mana-mana. Contoh saya akan ambil situ, saya akan jadikannya JC sama dengan lambda siapa? Kita nak ambil siapa? JL ke CL ke suka hati. Ambil yang mana-mana. Apa yang kita ada. Okay? Kamu boleh ambil siapa-siapa pun. Contoh kalau saya nak ambil siapa sini. Saya nak ambil CL ke? JL. JL lah, JL. JL lah. JL boleh? JL.
Okey? Betul kan? Okey. Jadi kat sini apa kita buat? JC dah ada, kita letak dalam bentuk ni. JC. 2P campur Q kita letak 2, 1. P kat atas, Q kat bawah. Lambda. Okey, yang penting kat sini. Yang ini yang tak ada ni, JL. Mana JL? Macam mana nak cari J pergi ke L? J pergi ke L, kalau kamu tengok cerita dia kat sini, kita ada JAAL. JAAL. Kenapa pakai AL? Saya nampak AL ni. Ini AL. Nampak? Bila nampak AL, maksudnya AL tu boleh tentu kat sini. Kan? JAAL. Jadi saya pakai JL tu, saya akan buat dulu sikit. JL adalah sama dengan JA campur AL. Siapa JA? Negatif 6P. Siapa AL? Jom kita tengok AL. Siapa AL? AL kalau kamu tengok adalah potong 2 pergi sebelah. 3/2 AK. Ada tak AK? Ada? Ini AK. Nampak? AL adalah 3/2 AK. Jadi kita boleh tulis kat sini AL adalah 3/2. Siapa AK kita? Q tambah 6P. Macam tu je cerita dia. Kemudian kita selesaikan. Kembangkan benda ni, kita dapat negatif 6P campur dengan 3/2Q. Ini kita akan dapat berapa? 9. 9P. Jadi kita akan dapat 9 tolak 6, 3P campur 3/2Q. Macam tu. Okay? Isi kat tempat ni. Siapa P kita? 3. Siapa Q kita? 3/2. Macam tu. Itu nak buktikan dia. Macam mana nak buktikan dia kolinear? Lambda dia mesti sama nilai dia. Kan? Lambda mesti sama nilai. Maksudnya kita akan ambil kat situ. Atas. Gen atas dulu. 2 sama dengan 3 lambda. Bawah. 1 sama dengan lambda darab 3/2. Lambda sebelah sini kita akan dapat 2/3. Lambda sebelah sini kau tak payah kira. Kau letak je. 2/3. Terbukti. Dia terbukti apabila nilai lambda kita sama. Maksudnya formula kita, formula segaris dia dipenuhi. Ini formula untuk apa? Dia kata tunjukkan segaris macam ni. Nampak perkataan segaris? Ni cara dia. Selari pun sama. Formula ni kita pakai untuk dua-dua sekali. Selari boleh. Segaris pun boleh. Nampak? Apa beza segaris dengan segaris? Kalau selari, huruf dia tak boleh sama. Seorang duduk tempat lain, tempat lain. Kalau segaris biasanya nombor dia, huruf dia ada benda yang sama sebab dia ada berlaku pertindihan. Boleh faham ke ni? Okey? Cikgu kata kalau dikata yang selari tu dia jadi DC lambda dengan AB ke? Boleh. Contoh macam mana nampak selari macam ADBC lah. Kalau dia kata selari kan, sebab tu kalau selari biasanya huruf dia tak sama. Nampak? Kalau segaris apa? Huruf dia bertindih. Itu segaris. Itu saja. Tapi formula kita tetap sama macam ni. Ada berlaku segaris tapi huruf tak ada sama. Bila berlaku? Ada 4 titik? Boleh berlaku. Ada saja pun ada soalan 4 titik. A, B, C, D. Dia kata tunjukkan A, B, C, D segaris. Kamu pun alamak, cikgu saya belajar 3 je macam mana ada 4. Tak kisah. Kita ambil combination dia mana-mana. Suka hati. Mana-mana combination yang kita ada, kita ambil. Nak ambil AB dengan AC boleh. AB dengan AD boleh. Suka. 2 sudah, tak banyak. Ni kalau jumpa tiba-tiba belajar 3, tiba-tiba jumpa 4. Kamu pun pening. Cikgu 4 macam mana? 4. Macam mana combination dia tetap 2 kalau segaris. Boleh? Okey? Boleh. Anan? Okey Anan? Okey cikgu. Okey. C, kita masuk C. C diberi bahawa P 3I dan Q 2I tambah 5J. Nampak? Bila I dengan J ni dia menunjukkan dia adalah magnitude yang sebenar dia. I dengan J adalah magnitude yang sebenar. Iaitu panjang sebenar dia. Express JC dalam I dan J. JC dalam I dan J. Kita ada JC tadi? Ada.
Senanglah cerita dia, kita letak je. JC sama dengan 2P campur Q. Substitute je. Kan? 2P siapa? 3I. Q 2I tambah 5J. Ini bonus ni sebenarnya. Dia nak bagi je markah dia. Ini akan dapat 6I campur dengan 2I campur 5J. Jawapan akan jadi 8I campur 5J. Macam tu je. Ini JC. Okay. Kemudian kita apa? Cari unit vektor dalam arah JC. Apa formula unit vektor? Unit vektor adalah JC. Salah simbol. Unit vektor simbol macam ni. Okay. Sama dengan 1 per magnitude JC darab dengan JC. Itu formula untuk apa? Unit vektor. Magnitude macam mana? 1 per punca kuasa 2. Ambil aja I dengan J ni. 8 kuasa 2 campur 5 kuasa 2. Sini letak balik I J. Itu formula untuk unit vektor. Yang ini bawah ni kira. Kira 8 kuasa 2 campur 5 kuasa 2. 64 campur 25. Berapa Sapuan? 100? 89 ke cikgu? 64. 64 campur 25. 89. 89 boleh tak kita, ada tak square root bagi 89? Tak ada. Tak ada, jangan usik. Kalau tak ada, jangan usik. 89 macam tu je. Okay, ini letak balik. 8I tambah 5J. Siap. Ini kita panggil dia vektor unit. Nampak? Senang je 4 markah. Tapi ada setengah dia, kalau kamu tak tahu, memang tak boleh jawab. Kalau tahu, senang. Admit. Ni nampak, 10 markah tau. Bukan sikit. 10 markah ni. Siapa kata admit susah? Tahu, admit kena belajar je. InsyaAllah boleh buat. Okay. Teruskan tengok. Next. Boleh ke? Terus. Christina boleh ikut ke? Ke Sarah? Okay. Okay. Kalau tak boleh tanya tau. Okay. Nombor 11. Nombor 11. Tengok. Nombor 11 topik apa? Topik yang paling ramai nak elak. Tak nak jumpa. Tiba-tiba ada dalam exam. Rajah sebelah menunjukkan sebuah pepejal daripada sebuah hemisfera yang terletak di atas sebuah silinder tertutup. Berjejari R. Tinggi H. Formula dia bagi. Alhamdulillah. Kalau tak bagi formula nangis. Ungkapkan jumlah luas permukaan dan isi padu. Dua-dua dia nak. Luas permukaan. Kat sini dia bagi apa? Luas permukaan dan isi padu sfera. Okey, untuk silinder pandai-pandai sendiri. Dia bagi sfera je. Korang kerja jaga, lepas tu kena hafal juga. Okey. Jadi kat sini luas permukaan sama dengan, kita ambil yang ini luas permukaan sfera, yang ini aja. Okey. Kamu kena ingat luas permukaan sfera bahaya ni sebab dia bagi apa? Dia bagi pi r kuasa 2. Ini dia bagi sfera. Ini hemisfera. Dia kena bahagi 2. Bila bahagi 2, kita akan dapat 2 pi r kuasa 2. Tulis, boleh nampak. Ini sfera. Okey. Yang ini silinder, luas permukaan. Bawah ada bulat. Bawah ada bulat, maksudnya pi r kuasa 2. Formula bulatan. Tepi ini adalah permukaan melengkung. Luas permukaan melengkung, lilitan darab tinggi. Lilitan darab tinggi. Lilitan adalah 2 pi r, tinggi dia H. Macam tu. Ni kena tahu ni. Semua ni kena tahu. Okey. Jadi jawapan dia, jumlah dia kita akan dapat ni campur ni 3. Campur 2 pi RH. Selesai. Untuk luas permukaan. Okey. Isi padu pula. Isi padu sama dengan isi padu silinder adalah pi R kuasa 2H. Itu isi padu silinder formula. Campur dengan isi padu hemisfera.
Ini dia bagi spera, hemispera, bahagi 2 je. 2/3 pi R kuasa 3 ni je. Ni 3 markah. Nampak? Dia kata ungkapkan jumlah luas permukaan. Macam tu je. Dan isi padu. 3 markah. Buat benda ni je formula. Kan? Okey. Seterusnya, dia minta apa? Jumlah luas permukaan pepejal itu ialah 20. Jumlah luas permukaan pepejal itu ialah 20. Jadi kita ambil formula luas permukaan pepejal tadi tu, yang atas ni 20. Jadi 3 pi R kuasa 2 campur 2 pi RH sama dengan 20. Nampak? Okey. Ungkapkan H dalam sebutan R dan seterusnya tunjukkan bahawa isi padu dia macam ni. Maksudnya dia suruh keluarkan H kat sini, masuk dalam isi padu mesti dapat macam ni. Kan? Ini follow je buat. Yang ini yang kadang-kadang kacau ni dalam exam ni nak buat ni. Jadi H dah ada cantik. Jadi kita kena keluarkan. Okay? Kalau kamu tengok macam mana cara keluarkan dia, pindah macam biasa saja. Ini 2 pi RH sama dengan 20 tolak 3 pi R kuasa 2. Jadi yang ini tinggal H saja. 20 tolak 3 pi R kuasa 2 per 2 pi R. Nampak macam ni. Biar macam ni tak apa, tak ada masalah. Dia boleh kecilkan lagi ni, tapi biar. Jangan kecilkan. Bila takut kecilkan salah. Pindah macam cukup. Sebab soalan dia ungkapkan H, kita dah dapat H. Dalam sebutan R, ada R ni. Cukup. Okey. Lepas masukkan. Bila masukkan ni, masa masukkan ni yang kita nak tentukan jawapan kita macam mana cerita dia nanti. Iaitu bila kita masukkan, kita kena dapat yang ni. Okey. Masukkan benda ni ke dalam V kita. Jadi kita akan dapat kat situ. Saya pakai V. Dia nak V Sorry. Tukar. Banyak cerita hari ni. Okey. Jadi V sama dengan pi R kuasa 2 H kita masukkan 20 tolak 3 pi R kuasa 2 per dengan 2 pi R. Kemudian campur dengan 2/3 pi R kuasa 3. Nampak? Alamak, tak muat. Sambung kat sini. Okey, yang ni boleh potong. Pi boleh potong, pi boleh potong, R boleh potong, R boleh potong. Yang tinggal adalah R 20 tolak 3 pi R kuasa 2 per 2 sahaja. Campur dengan 2/3 pi R kuasa 3. Kembangkan, kita akan dapat kat sini. Kembangkan boleh pecah tau. Tengok, kembang ni boleh pecah. Dia akan jadi apa? Tengok ini. Dia akan jadi 10R. Ni. Tolak dengan 3/2 pi R kuasa 3. Campur 2/3 pi R kuasa 3. Nampak? Okey? Kamu akan tengok cerita. Kenapa pi? Mana datang pi dia? Sekejap saya tengok. Tiba-tiba ada pi kat sini. Tadi tak ada pi. Oh, 20 pi. Saya silap lah. Aduh. 20 pi ni. Ni. Betul kan? Kejap kan? Dia punya ni ada 20 pi pula. Tertinggal pi ni. Aduh. Habis semua pi tertinggal. Letak balik pi. Tak. Tertinggal pi. Dia bagi. Lepas tu saya tengok jawapan ada 10 pi. Kita dah dapat separuh ni. Yang belakang ni sepatutnya kita akan dapat benda yang sama. Iaitu kita kena dapat 5/6. Jadi tulis 10 pi R tolak 5/6 pi R kuasa 3. Negatif 3/2 campur 2/3 kamu akan dapat. Cikgu. Katakan dekat yang V sama dengan R yang ada darab tu kan. Katakan kat situ saya nak darab semua dengan 2 bagi buang pecahan kat situ. Boleh ke? Yang mana? Yang ni? Atas. Atas ni? Boleh ke? Tak boleh. Kalau darab dengan 2, V akan jadi 2V.
Dia sekali efek. Okay. Kalau kamu nak sama ke pembawah boleh, lain sama bawah. Jadi sama ke pembawah lain, kamu tak hilang ni pecahan dia tak hilang, cuma samakan pembawah. Dia cross lah ni, 3 akan darab sini, 2 akan darab sini. Apa yang susah. Ini betul kan? Betul. Dapat kan? Tapi sebenarnya kalau kamu tengok soalan ni, sebab tu ramai pelajar takut buat soalan ni sebenarnya. Dia bila dia tengok soalan ni pembezaan. Dia tahu perbezaan, dia tengok last kali. Kan? Dia tengok increasing bertambah dengan kadar pembezaan, susah pembezaan. Dia tak tahu pembezaan kat C je. Kat C je pembezaan nampak. 2 ekor ni markah dia 7. Tak ada langsung pembezaan, algebra je. Nampak? Jangan takut. Kamu kena tengok betul-betul. Nampak? Sampai bawah ni, kalau kamu tak erti buat perbezaan pun tak apa. Markah 3, tak payah buat. 3 tak payah buat. Kan? Sebab apa? 7 daripada 10, 70% dah dapat. Kan? Tapi takkan tak boleh buat perbezaan. Buatlah sikit. Paling teruk sebab apa? Dia kata apa? Jejari pepejah bertambah pada kadar, hitung kadar perubahan dalam isi padu. Dia bagi isi padu. Kita tulis isi padu dulu. Itu isi padu dia. Salin je di atas ni. Nampak? Lepas tu kamu tahu benda ni pembezaan. Kan? Takkan pembezaan tak buat pembezaan. Buat je DVR. Buat dia dulu. Sebab kita tahu, ni perbezaan. Mesti ada perbezaan. Takkan perbezaan tak ada perbezaan. Tak sonoh cerita dia. Ini akan jadi 10 pi. Tolak dengan 3 pergi depan. 3 pergi depan jadi 15/6. Pi R kuasa 2. Jadi 10 pi. Sebab ni boleh kecil. 15 bagi 6. Sini akan dapat 5/2. Betul? Kadang bahagi je. Betul sini. Betul. 5/2 kan. Risau juga R kuasa 2. Dah dapat dah. Nampak? Sampai sini, kamu mesti akan tahu, okay, nak dapat nilai dia kena tahu R berapa. Ada tak dia bagi R? Bawa baca. Oh ada. Nampak? R dia bagi radius 1.5. Ganti je. Ni 2.5 senang. R kita 1.5. Kuasa 2. Tekan je kalkulator. Nah, alang-alang pecahan, dia bagi pecahan terus. Berapa pi? Pi jangan kira. Berapa dapat? Saya dapat 35/8. Pi. 35? Per 8. Pi 35/8 pi. Okey. Kalau perpuluhan, berapa dapat? Panjang? 4.375. 4.375. Boleh sama dengan. Dua-dua boleh ambil ni. Jawapan dia tak ada masalah. Ini DVJR. Soalan tak tanya pun. Nampak? Kita tak tengok pun. Cuma kita tahu soalan ni topik perbezaan mesti ada perbezaannya. Okey? Lepas tu kita tengok apa cerita dia sebenarnya. Bila dia kata kat sini dah dapat perbezaan, kadar formula dia mesti melibatkan T. Itu yang saya beritahu. Kalau V dengan R, dia mesti dV dt sama dengan pecah 2. Okey, sini letak dV, sini letak dt. Ni huruf satu lagi apa? dr. Dan biasanya 3 perkara ni dia mesti ada satu benda yang diberi. Tengok siapa diberi. Jejari pepejah bertambah. Jadi ni jejari. Ini dia bagi 0.4. Dia bagi. Satu kena cari. Siapa kena cari? Hitung kadar perubahan dalam isi padu. Okey, dV dt kena cari. Dan satu kena kira. Standard lah benda kena kira selalunya memang pembezaan. Dah kira letak je. 1.75. Okey, cuba kita tengok jawapan dia. Dia kata apa? Hitung kadar perubahan dalam isi padu dalam cm apabila jejarinya adalah ni. Dia kata dia tak sebut langsung pi. Nampak? Bila dia tak sebut langsung pi, kita boleh tinggal dalam pi ataupun kita nak ganti pi pun boleh. Tak ada masalah. Tapi biasanya digalakkan biarkan dalam pi. Sebab apa?
bila kita nak ganti pi. Kalau soalan tu beritahu guna pi. Nampak? Kalau soalan kat orang kata gunakan pi sama dengan 22/7, baru ganti. Kalau soalan tu tak beritahu, tak payah ganti. Macam tu. Berapa dapat Saban ni? 1.75. 1.75 pi. Siap. Macam tu je. Okey. Bila nak guna pi, kalau soalan tu dia beritahu gunakan pi, baru kita gunakan. Kalau dia tak beritahu, tak payah guna. Sebab pi adalah pemalar. Nilai dia sentiasa 22/7. Tekan kalkulator pun sama. Cikgu. Okay? Ya. Katakanlah macam nombor 1 dengan A, yang A dengan B ni macam sangkut tau. Lepas tu kalau nampak C ni, idea dia macam kan dekat B kan dia bagi tahu luas kan. Boleh ke ambil di situ terus? Boleh ambil terus. Ambil terus lah. So kalau macam jumpa soalan ni, terus buat lain ni lah. Kalau dia pakai terus buat ni dulu, betul apa? Ada pelajar, sebezaan boleh buat bezaan dulu. Dapatkan, sebab tu dapatkan markah dulu. Okay. Cuma kadang-kadang masalah dia tu lah macam ni kan. Katakan lupa formula. Macam mana cari ni? 2 pi R tak tahu. Kan? Yang ini terlupa formula. Dia tak bagi. Satu kerja pula susah. Kan? Ya, kita boleh guna macam-macam. Mana kita dapat markah, kita cari dulu. Sebab untuk soalan pilihan, ni sebenarnya soalan pilihan. Untuk soalan pilihan, kita bagi pemeriksa pilih, bukan kita pilih. Itu silap pelajar. Dia pilih, silap. Kita bagi pemeriksa pilih. Maksudnya dia kata apa? Pilih, dia bagi 5, pilih 4. Kita jawab semua. Kau pilihlah mana yang kau nak. Macam tu. Kita jawab semua. Masa cukup saja. Bukan boleh jawab semua full mark pun. Jawab je semua. Dia akan pilih part terbaik. Macam tu. Okay. Jangan kita pilih topik sebelum exam. Itu tak sonoh namanya. Macam pilih laki sebelum tengok. Itu tak sonoh lah. Nanti kamu kalau perempuan ni nak ke pilih laki sebelum tengok. Tak boleh. Tengok dulu. Sebab tu lelaki. Kalau pergi masuk Minang. Tiba-tiba mak kata jangan ikut. Kamu tak boleh ikut, kena duduk luar. Tak boleh masuk yang nak kahwin saya. Saya nak bakal isteri saya tengok saya. Padahal dah dating banyak kali lah. Saja. Kok salah. Masa sebut tu salah. Kan? Sebab tu dulu saya ingat zaman dulu kadang-kadang akad nikah tu perempuan boleh duduk dalam bilik tau. Lepas tu Tok Kadi akan pergi tengok sahkan. Kan? Sekarang tak boleh. Kena bawa duduk belakang. Sebab suami dia kena tengok tau. Betul tak isteri dia? Nama betul tak? Panggil Din. Rupanya nama bapak dia. Dalam akad nikah bapak dia dapat. Rugi macam tu. Terpaksa panggil mak pula. Tapi bagi sayang masa dating. Lepas tu panggil mak. Tak sonoh. Okay? Tengok soalan nombor 15 seterusnya. Boleh? Yang ini pun satu lagi. Ini topik tingkatan 4. Betul? Last sekali ni. Ini pun formula dia banyak juga formula dia terlibat ni. Tapi tak banyak macam bab ni boleh bajak saya tidur Ibu. Ni? Bab ni boleh bajak tidur. Sebab senang? Bukan, sebab penat. Okey. Markah 10 tau. Kena ingat 10 markah jangan main kan. Ini antara topik yang paling saya suka. Kan? Price index yang mana 10 markah bagi saya senang-senang dapat. Senang-senang dapat. Sebab benda ni dah belajar banyak kali. Cuma nama dia lain. Contoh sebab itu. Okey. Kamu tengok. Apa formula untuk price index? Price index formula dia I. I sama dengan dia bagi P1 per P0 darab 100. Ini sebenarnya formula peratus. Kamu belajar pada sekolah rendah lagi peratus. Apa yang kamu nak bahagi dengan apa yang semua per 100. Ini formula peratus. Nampak? Kemudian dia kata indeks komposit. Indeks komposit ni indeks komposit formula dia. Dia bagi jumlah IW bahagi dengan jumlah W. Ini formula mean. Dalam statistik mean, simbol mean macam ni. Jumlah FX per dengan jumlah F. Ini indeks mean, ini sama, formula dia sama. Kan dalam bahasa Melayu kita panggil dia purata. Campur bahagi. Itu cerita dia. Nampak? Ini je formula dia. Dalam exam formula kamu 2 ni je diberikan. Tapi kena sesuaikanlah. Dan soalan ni saya bagi tahu kamu memang boleh skor sangat-sangat ni. 10 markah ni boleh skor sangat-sangat. Kan? Ulang kajilah topik ni, ambil berat. Target topik ni. Target. Tengok tak percaya tengok. Dia kata apa?
Markah dia tak sonoh pun markah. 2. Baru semangat nak buat. Alah 2. Aduh kan. Sampai buat vektor. Okey. Indeks harga bagi E pada tahun 2017 berasaskan tahun 2015 adalah 20. Nampak dia kata apa? 2017 per dengan 2015. 120. Kita pun buat kat sini. 120 sama dengan siapa punya ni? E. Nampak? W per 4 darab 100. Dah ambil kalkulator tekan. Dapat W. Berapa W? 480 bagi 100. 4.8. Tapi sebab unit DRM bagi jadi macam ni. Dah selesai. 1 markah. Lepas tu 1 je markah dia. 1 apa? 2? Oh dah dapat W. Sorry. 2 markah. Tak ada diskaun. Ni je. Peratus. Tengok. B pula. Dia bagi apa B? Indeks harga bagi bahan G. Mana G? Pada tahun 2017. Berasaskan 2015 ialah 140. Okey, maksudnya apa? G Y 140 sorry. 140 sama dengan Y per X darab 100. Ni. Ayat pertama. Sebab dia kata indeks harga. Harga per kilogram bahan G pada 2017 ialah RM2 lebih pada harga yang sepadan 2015. Maksudnya yang ini lebih RM2 pada ni. Ini maksudnya Y adalah sama dengan X tambah 2. Jangan silap buat persamaan pula. Nampak? Yang ni lebih RM2. Jadi sekarang kita dah boleh masukkan lah. Y adalah apa? X campur 2. Jadi dapat persamaan kita 140 sama dengan X campur 2 per X darab 100. Buatlah persamaan dapatkan X. Ini pergi sini, ini masuk dalam. Senang cerita dia. 140X sama dengan 100X campur 200. Ini masuk sini, ini pergi sini. Okay. Jadi kita akan dapat 40X. Sama dengan 200. Berapa X ni? Alamak, sampai ke sini. 5. X 5. Betul? Okay. Soalan dia. Cari nilai X dan Y. Kalau X 5, Y 7. Tulis jawapan bagi cantik. Jadi kita tulis betul-betul lah jawapan dia. Contoh untuk bahagian B. Jawapan dia kena tulis betul-betul. X sama dengan RM5. Unit DRM. Y sama dengan RM7. Dapat markah apa? 3. 5 markah dah. Dia walaupun markah dia sikit, tapi benda tu boleh buat. Senang buat. Dan soalan dia pusing-pusing. Maksudnya sekali kamu pernah jumpa soalan macam ni, lagi sekali kamu jumpa dia tukar nombor je. Okay? C. Hitung indeks gubahan. Apa formula indeks gubahan tadi? Indeks gubahan sebenarnya simple je. Indeks gubahan I sama dengan jumlah IW per jumlah W. Jadi kita buat jadual simple. Jadual simple kat situ adalah I dan W. Apa I kita? Jadi I 2 markah dia bagi. Kan? Wah, ni jauh kedekut. Kedekut betul lah 2 markah dia bagi. Okey. Sini kita tak ada I. Jadi saya akan buat kat tepi ni I. Ini W. Pemberat. I saya, E dia dah bagi tadi 120. G pun dia dah bagi 140. Okay, F kena kira. Ambil kalkulator. Siapa tolong kira kejap. 350 bahagi dengan 2.50 darab 100. Ni bahagi ni 140. Yang bawah ni 4.80. Sama lah 220. Betul? 120. Tak pasal nombor sama dia bagi. Okey. Dapat benda ni, kita dah boleh buat indeks komposit. Sebab kita ada I 120 7 140 3 140 4 120 2. Masuk dalam formula jumlah I darab W. Saya akan buat kat sini lah. IW yang ini dapat 714 840. Betul. Tolong cek betul tak? Okey. 3
420 4 560 2 240. Campur semua 10 16 10 20. Betul tak? Macam sikit je. Tolong semak jap, betul tak? Saya dapat tu juga. Sama kan? Sama. Sama, okey tu. Kira saya okey lagi lah, tak pakai kalkulator. Ni 10 16. Okey, yang ni saya tak erti. Tolong bahagi. Tolong bahagi kejap. 128.75. 128.75. Yang inilah kita punya indeks komposit. Ni cara dia. Ingat lagi tak? Boleh? Ni dah lama tinggal ni. Tahun lepas. Rasa macam senang pula. Macam menyesal tidur tahun lepas. Memang senang. Jangan tidur soalan ni. Soalan ni kamu dalam SPM, tolong tidur. Right? Sebab soalan dia akan bagi masa tidur untuk kamu. Sebab apa? Banyak masa lebih. Kan? Sebab bila dah jawab benda SPM nanti senang, banyak masa tidur, jangan risau. Okay? Biasanya saya pesan pelajar saya, kalau tiba-tiba kamu jawab, dah banyak jawab, tiba-tiba ada 2-3 soalan tak tahu, tidur. Jangan keluar, tidur. Sebelum tidur doa. Ya Allah Tuhan aku, bantulah aku, kan? Hantarkanlah malaikat dalam mimpiku. Macam tu. Kan? Nanti kamu tengoklah bila kamu tidur tu, malaikat akan datang bagi jawapan. InsyaAllah. Banyak kali berlaku. Kan? Cuma ada setengah pelajar, dia masalah, bila tidur, dia bangun, dia lupa mimpi dia. Itu rugi. Okay. C dah? D. Dia sampai kat D dah. D, indeks gubahan bagi kos pembuat pencuci mulut. Tengok cerita dia kata, tiba-tiba pencuci mulut. Kan? Itu meningkat sebanyak 30% dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Yang ini kamu kena cam cerita dia. Tiba-tiba wujud satu tahun yang dia tak pincang pun sebelum ni. Nampak? Ini saya panggil dia formula 3 tahun. Nampak? Formula 3 tahun. Sebab apa? Dia indeks, biasanya formula dia 2 tahun je. 2015, 2017. Tiba-tiba soalan last, muncul seekor lagi, tambah. Nampak? Kemudian, kita kena ingat, kita kena letak indeks dia. Bila nak letak indeks dia, kita tengok dia cerita apa. Indeks gubahan meningkat 30% dari 2017 hingga 2017. Meningkat 30% maksudnya 100 tambah 30. Itu maksudnya meningkat sebanyak 30%. Kalau dia kata kurang, 100 tolak. Nampak? Dia cerita siapa? Indeks gubahan. Bila indeks gubahan, siapa kita punya yang asal ni? 215, 217 ni siapa? Yang kita kira tadi lah. Mana tadi? Ni. 128.75. Tak balik. Sini letak sini. 128.75. Macam tu. Dia kena, ini cara dia, kamu kena ingat. Soalan dia pula, dia tanya, cari hitung harga bagi semangkuk pencuci mulut 2019 jika harga sepadan 2015. Dia nak 2019 dengan 2015. Kita kena kaitkan dua ni dulu. Bila kaitkan ni dulu, kita akan dapat indeks dia. Nampak? Dapat indeks baru boleh buat harga. Macam mana dia dapat indeks ni? Ni senang ni formula dia. Indeks dia adalah sama dengan yang kiri darab kanan per 100. Itu formula dia. Jadi saya ambil formula dia T1, T2, T3 ni. Kan? Sini I1, sini I2, sini I3. Formula kita I3 kita adalah sama dengan I1 darab I2 per 100. Tapi kalau dia bagi kadang-kadang dia bagi ni, dia bagi ni, dia minta ni. Dia bagi ni, minta ni. Macam tu boleh. Suka hati dia. Kamu sesuaikan, jadikan persamaan. Okay? Mr. Safwan, berapa dapat ni? 167.375. 167.375. Ya. Okey, sekarang dah jawab belum? Belum lagi. Dia nak apa? Harga. Bila harga,
Harga hanya boleh dapat dengan formula indeks harga. Indeks harga maksudnya harga pada tahun 2019 per dengan harga pada tahun 2015 darab 100. Nampak? Berapa indeks kita? Yang baru kira 167.375. Berapa harga 2019? Dia suruh cari price 2019. Berapa harga 2015? Dia bagi RM15. Ambil kalkulator, selesaikan, dapat jawapan. Price 2019 dapat berapa ringgit? Cuba tekan. Ni darab ni bahagi 100. Saya dapat RM25 point 10625. RM25 point 10625. 106. Duit 106. 11 Ya kot. Saya bukan warna kedai. Duit RM. 2 titik puluhan 11 kan? 1-1. 11 10 sen. Okey? Sebab duit 1 sen tak ada. Boleh? Tapi kalau letak 1-1 tak apa, letak lebih tak apa. Ini bundar je. Okey? Ini contoh soalan dia lah, kan? Jadi kamu kena faham apa maksud indeks harga. Price index. Indeks gubahan. Indeks gubahan kalau bahasa Inggeris kita panggil indeks komposit. Indeks komposit ni setiap hari kamu dengar dekat TV. Kamu dengar dekat bursa saham. Benda ni yang masukkan. Kamu boleh faham apa maksud indeks komposit 130. Meningkat sebanyak 30% harga dia. Cuba kamu tengok indeks komposit BSKL kita berapa sekarang ni. Kalau kamu tengok. Contohlah saya tak tahu berapa sekarang, saya lama tak tengok. 1,500. Katakan indeks komposit kita 1,500. Maksudnya apa? Daripada tahun 1957 kita merdeka ni, contoh mungkin bursa saham mula-mula buka masa tu, dengan nilai asal dia adalah 100 tau. Indeks asal mesti 100. Sekarang dah jadi 1,500. Maksudnya berapa kali ganda dah peningkatan. Kan? Peningkatan dia dah berapa kali ganda. Jangan kau bahagi kau kena tolak benda ni. Jangan kau bahagi tau. Dia main tolak ni. Dia punya zaman 1,400 kali ganda. Maksudnya apa? RM1 pada ketika tu sekarang ni boleh jadi 1,400 nilai. Kan? Tapi dia bukan RM1 dah, sebenarnya 1 sen. RM1 contoh macam tu lah. Sebab tu lah. Tapi taklah tepat-tepat macam ni. Dia ada faktor-faktor lain. Sebab tu kalau kamu tengok tu, tanya nenek kamu dulu, nenek kamu beli gula, harga dulu 0.5 sen pun ada duit. Barang boleh beli dengan harga 0.5 sen. Sekarang kan berapa ringgit? Benda ni berlaku. Ini kamu tengok BSKL. Cuba kamu tengok yang New York pun semua belah-belah ribu tu. Maksudnya macam mana? Peningkatan harga dia, nilai mata wang dia macam mana? Kan? Cuma masalah kita dekat Malaysia ni, tak apalah saya beritahulah masalahnya. Peningkatan harga sebanyak macam ni, peningkatan gaji tak setara. Sebab tu orang rasa makin lama barang rasa macam makin berat, makin lama makin naik. Orang rasa. Kan? Sebab peningkatan tak ketara pendapatan dengan ekonomi. Sebab apa? Jurang pendapatan tu terlalu tinggi. Kan? Jadi kamu nanti zaman-zaman kamu kena rapatkan balik jurang tu. Kan? Belajar ajar-ajar, kerja baik-baik, rapatkan jurang. Bagi zakat banyak-banyak. Kan? Kurang-kurangnya yang bawah-bawah tu akan dapat pembelaan. Sebab tu dalam Islam benda tu yang wajib sebenarnya. Kan? Kita nak bagi jurang dia yang pendapatan tinggi sangat tu dengan rendah sangat jangan jauh. Kalau jauh dia akan rasa kesempitan akan berlaku. Orang yang kaya sangat tak rasa. Kan? Dia makan beras harga sampai sekilo RM21 pun dia tak heran. Satu beg RM50-60. Kan? Kadang-kadang kita pergi beli satu beg RM13 pun kita merungut dah naik RM5. Okey? Itu bukan kita panggil apa? Tazkirah hari ni. Jadi untuk hari ni sampai sini dulu. Kan? Ada lagi. Habis kan? Saya target 3 soalan tadi. Okey? InsyaAllah esok kita sambung lagi. Esok saya target kita nak buat saya nak masuk topik apa ni? Bulatan. Kita form 5 kan? Bulatan kan? Betul tak? Bulatan. Bulatan kan? Yang radius sukatan apa? Sukatan membulat.
Bulatan, lepas tu saya nak tengok pengamiran satu. Pengamiran baru belajar. Kan? Tengok macam mana soalan exam. Macam mana? Kamu kena tengok kadang-kadang dalam bahasa kita belajar, topik tu susah tau. Masa belajar. Kena tengok juga exam macam mana. Dia balance macam mana. Sebab exam ni dia kena balancekan dengan markah yang diberikan. Dia tak boleh suka-suka hati. Soalan kebat kau tak boleh buat langsung. Markah 6. Kan? Tak boleh. Dia kena balance. Kan? Dan dia pembahagian dalam satu soalan tu, pembahagian dia standard. Pembahagian dia adalah berdasarkan 2, 5, 3. Sama je cerita dia. Nampak? Terpulang pemeriksa tu buat macam mana? Dia nak 5, 3, 2, 2, 5, 3 pemeriksa. 50% easy, and 20% moderate, 30% kebat. Dalam satu soalan tu ada benda yang susah, ada benda yang senang. Walaupun soalan tu kebat, kamu nampak keseluruhan, tapi sebenarnya dia tak boleh terusan kebat. Dia mesti bahagi-bahagi macam tu. Maksudnya pelajar boleh jawab soalan tu, sekurang-kurangnya separuh pada soalan tu dia boleh jawab sekiranya dia belajar. Kan? Mungkin 30% memerlukan sedikit kita panggil dia penggunaan berfikir aras tinggi. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tak nampak kawan kau seorang dia siapa? Akil, mana dia? Hilang. Akil mana? Kawan Ishraq apa nama? Oh, Alif. Alif. Tak tahulah cikgu. Saya dah message dia tapi dia tak. Entahlah. Tak apa. Okey. Terima kasih, cikgu. Sama.